Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ashraf Zami dan saya merupakan seorang YouTuber, social media influencer dan saya dah dalam career ni dalam 5 tahun macam tu. Tapi dalam career buat video lah. Tapi kalau dalam orang cakap apa digelar YouTuber tu baru 2 tahun lah. Sebab saya baru je start YouTube pada tahun 2019. Kenapa kerjaya saya ni penting iaitu content creator. Ya, saya lupa nak bagi tahu yang content creator juga, content creator, YouTuber, influencer ni kenapa penting. Sebab bila kita buat content ni sebab sekarang kan zaman orang cakap apa, zaman teknologi di mana orang nak menyampaikan sesuatu mesej menggunakan video, orang nak menyampaikan iklan video. Sebab orang zaman sekarang ni orang dah macam tak suka membaca tau. Orang lebih suka tengok sesuatu visual yang bergerak supaya lagi senang untuk sampaikan satu mesej kepada diorang. And then ini yang amat penting untuk zaman sekarang ni sebab yalah kan, macam saya cakap tadi, untuk menyampaikan mesej, untuk menyampaikan iklan apa-apa, itulah kepentingan kerjaya content creator. Macam mana saya boleh ceburi kejayaan ni? Dia mula daripada minat. Sebab saya minat. Kalau tak minat memang takkan masuk dalam kejayaan ni. Dalam kejayaan pula. Alright, so macam mana first titik permulaan tu lahir daripada hati, iaitu minat. Sebab tak ada pun sebab tengok someone ni and then rasa nak buat ke apa, tak ada. Sebab kita rasa macam bestnya berlakon, bestnya cakap depan kamera, apa semua tu kan. So daripada situ rasa ingin buat tu disebabkan minat. Sebabkan kawan-kawan pun tak minat and then kita yang lahirkan minat tu dekat kawan, supaya ajak diorang apa semua. So nak cakap pasal titik permulaan tu, minat. Korang kena minat dengan satu benda tu baru korang boleh cari di mana kuncinya. Yes! Alright, so itulah titik permulaan kita, iaitu minat. 3 tips saya untuk adik-adik yang teringin nak menjadi seorang content creator ni ataupun YouTuber. Okay, first kali korang kena ada konsistensi. Maknanya korang kena konsisten upload video setiap hari. Untuk pemula memang kena upload video sehari. No, orang cakap apa, no excuse lah. Tak ada alasan. Okay. Kedua, korang kena rajin. Okay, kalau malas tak ke mana. Orang cakap apa, takkan kita ni kalau nak buat something, please jangan mengharapkan shortcut. Okay. Kalau rajin, Tuhan akan bayar. Okey, kalau usaha, tawakal. Kalau tawakal je tak cukup kalau tak ada usaha. Okey. So, saya minta korang rajin dan juga usaha. Dan tips yang ketiga bagi saya, selalu humble lah. Keep humble. Selalu rendah diri. Orang cakap apa, once korang dah berjaya, dah ada something, ada nama nanti, jangan pernah lupa siapa yang ada time korang dekat bawah. Okay, so itu yang paling penting. Dan jangan jangan dengki, jangan merendahkan orang lain. Itu paling penting. Okay, apa cabaran yang kita akan lalui ataupun orang cakap apa, macam mana nak mengatasi cabaran tu? Okay, first kali saya cerita pasal diri saya dulu lah. Okay, apa yang kita akan lalui? First kali kita akan rasa down sebab kita tak ada views. Tipulah kalau kita buat video tapi tak ada orang tengok, mesti kita rasa down. Yang kedua, penerimaan kawan-kawan ataupun keluarga. Keluarga dengan kawan-kawan akan macam, apa benda kau buat ni? Tak faham lah apa benda, apa masuk video, tak buat video ni untuk apa, tak ada masa depan lah. Okay, itu orang cakap apa, cabaran permulaan yang kita akan hadapi. Dan cara mengatasi tu, orang cakap apa, ignore. Yang macam orang cakap apa memang biasa, apa orang cakap kita kena abaikan je. Okay, so apa yang macam mana nak mengatasi orang cakap apa, benda-benda yang macam cabaran yang akan korang lalu bila permulaan ni. Ignore, sebab korang tahu apa matlamat korang, apa yang korang nak kecapi, apa korang punya niat. So abaikan je. So anggap je itu orang cakap apa, satu kenangan yang pahit yang akan korang kenang bila korang dah berjaya nanti. Okey, macam mana saya menjana pendapatan untuk mencapai goal kewangan saya adalah daripada YouTube lah. Okey, so YouTube ni dia akan bayar kita apabila kita dah mencapai 1000 subscriber dan juga mencapai 4000 watch time per hour. So kita daripada situ saya akan mendapat duit gaji daripada YouTube setiap bulan. And then saya juga ada dapat review dan sebagainya. Lepas tu saya buat bisnes. So itulah orang cakap apa, untuk mencapai dan dalam masa yang sama menjana pendapatan daripada benda-benda yang saya cakap tadi lah.
Apakah gaji minimum ataupun maksimum yang korang boleh fikir secara wow, okay, alright, macam tu. So daripada minimum tu, kalau korang just rajin buat video seminggu sekali je, mungkin korang just mungkin tak sampai 15k, mungkin bawah daripada 15k. Kalau korang rajin tapi seminggu sekali tapi views korang padu. Tapi kalau korang tak rajin, views bertangguh, boleh dalam beratus ringgit je, tapi still duit lah. Tapi itu lah kalau korang rajin lagi banyak lah. Tapi kalau korang rajin, views kau McLaren sebiji. Tak adalah, bukan McLaren sebiji lah. Orang cakap apa, BMW second lah. BMW second, Audi second boleh lah. Tapi korang kena bayangkan lah, setiap bulan korang dapat beli kereta. Kalau korang konsisten setiap bulan, apa yang korang dapat? McLaren ori yang tak keluar lagi dapat dah. Itulah dia orang cakap apa, secara berkias lah gaji tu. Tak perlu nak cakap amount pun, korang boleh faham kot. Sebab manusia ni tak nak nampak nilai, manusia nak nampak apa yang dah ada. Okay, so itu saja. Okay, apakah goal kewangan saya? Saya ingin mencapai, saya ingin menjadi jutawan muda seawal berusia 23 tahun. Saya nak menjadi seorang jutawan. So sekarang ni umur saya 21. So lagi 2 tahun lagi saya punya goal kewangan adalah ingin menjadi jutawan dalam masa lagi 2 tahun. So korang doakan saya, insya-Allah. Atau tak perlindungan daripada kemalangan seperti takaful, ambil takaful ke apa. Ya, sebab kita pun manusia dan bagi saya lah, sebab kita pun manusia, kita pun tak tahu bila kita akan pergi apa semua tu kan. Kita pergi, so bagi saya benda ni amat penting kalau ambil takaful. Saya pun ambil takaful juga untuk perlindungan, sebab saya tak tahu apa yang akan jadi saya di masa akan datang. Sebab tengah-tengah syuting ada sesuatu yang berlaku ke. So bagi saya benda ni patut diambil untuk semua orang, bukan untuk content creator je. Bagi saya untuk semua orang amat penting takaful ni, sebab kita tak tahu apa yang akan jadi di masa akan datang. Tips kewangan untuk adik-adik yang masih bersekolah menengah. Okay, tips saya macam ni. Kan korang dapat duit belanja daripada mak bapak korang setiap hari. So mungkin korang akan dapat RM2 ataupun kurang ataupun lebih. Apa kata korang simpan 10% setiap hari. Apa yang mak korang bagi RM2 tu, atau 10% atau lebih. Sebab RM2, kalau 10% jadi 20 sen. Kalau sebulan dia jadi RM6. So takkan sebulan RM1 je. So dia depends kepada korang. Apa-apa pun hari-hari yang mak korang bagi tu jangan guna habis-habis. Tak kisahlah mak korang bagi sikit ke banyak ke apa, at least simpan sikit. Mungkin korang nak beli something tapi tak dapat lagi. So dengan cara ni bagi saya cara yang paling terbaik. Paling sikit 10%. Kalau korang tak masukkan 10% dalam sehari tu, korang fail lah. Okay, 10% je saya minta. Itu adalah tips kewangan saya lah. Okey, macam mana satu benda je yang korang perlu untuk cakap apa, untuk mencapai kejayaan ni adalah nak buat. Okey, bila korang nak buat dan juga korang minat, korang akan sendiri yang orang cakap apa, menggerakkan diri korang ni buat something yang korang nak tu. Buat je apa yang korang nak, jangan perlu hiraukan apa yang orang cakap. Sebab apa? Sebab kita just tahu kita pun apa niat kita, apa matlamat kita. Alright, tak perlu pun nak fikir alamak kalau aku buat ni ada orang suka ke, tak perlu. Kalau korang rasa korang minat, hati korang ni cakap okey aku nak menjadi seorang YouTuber, go, pergi, please. One step closer yang korang perlu adalah minat dan nak buat. Tu dah dua tu. Kejayaan paling membanggakan saya yang first kali pada tahun 2018, di mana saya dah join satu pertandingan yang diorganisasikan daripada Era FM, iaitu pertandingan tu bernama Era Digital Stars. Ingat saya macam tu, tahun 2018. Dan saya tak expect langsung, dan tiba-tiba saya digelar sebagai digelar sebagai juara Digital Star Era untuk tahun 2018. And then apa yang saya dapat tentu, saya dapat wang tunai sebanyak RM5,000. Duit tak penting, yang penting tentu saya dapat bekerja dengan Era selama 1 tahun. So itu adalah orang cakap apa, membanggakan saya, and untuk itu adalah platform saya lah tentu. Orang cakap apa, tentu saya tak ada apa-apa, and then Era ni adalah platform yang terbesar bagi saya untuk saya tonjolkan diri saya lagi kan.
And then pada tahun 2019 saya berjaya mendapat silver play button daripada YouTube yang pertama, dan pada tahun 2020 saya dapat silver play button lagi untuk YouTube channel saya yang kedua, AR Vlog. Yang paling best guys, mak bapak saya bangga dengan saya guys. Itu yang paling bangga sebenarnya, kan? Okay, so itulah antara kejayaan yang saya pernah dapat rasa macam dapat banggakan diri sendiri lah, macam tu lah. Okay kan?